harta pusaka ni wajib ke dia dizakatkan? Dah mati, nak kena bayar zakat ke? Okey, ini satu persoalan. Okay. Untuk persoalan tentang zakat harta pusaka ni, saya akan menjurus kepada dua isu. Yang pertamanya adalah tentang harta pusaka itu sendiri. Bila seseorang meninggal dunia, harta-hartanya jadi harta pusaka, adakah ianya wajib dizakatkan? Yang kedua, setelah selesai segala urusan pentadbiran harta pusaka, harta itu pun diagihkan kepada waris-warisnya, adakah ianya wajib dizakatkan juga? Cuma sebelum kita pergi kepada dua topik ni, satu perkara yang saya nak tekankan di sini. Okay. Bila saya meninggal dunia, kita akan ada rumah, kita akan ada kereta, ada cash, ada duit pelaburan, macam-macam jenis harta. Soalannya, adakah semua harta pusaka ini perlu dizakatkan? Kalau rumah saya ada 1 juta, kereta saya ada 200,000, duit saya ada 800,000, keseluruhannya 2 juta. Adakah harta pusaka saya perlu dizakatkan daripada 2 juta keseluruhan nilai harta pusaka tersebut? Jawapannya ialah tidak. Kerana tidak semua harta yang wajib dizakatkan. Daripada rumah, kereta dan cash yang saya sebutkan tadi, yang wajib dizakatkan hanyalah cash sahaja, iaitu daripada RM800,000 itu sahaja. Okey, bila dah jadi harta pusaka, yang RM800,000 ni kena zakat ke? Untuk melihat samanya ianya wajib dizakatkan ataupun tidak, satu je yang kita nak tengok. Sebenarnya harta ni bila dia jadi harta pusaka, dia dah tak ada owner. Jadi kewajipan ke atas siapa untuk dizakatkan? Tak ada. Jadi harta pusaka ni asasnya dia tidak wajib dizakatkan. Tapi pernah je dengar yang mana harta pusaka ni ada yang zakatkan. Kenapa? Okey. Sebelum dia meninggal dunia, sekiranya si mati tidak membayar zakat, itu dikira sebagai hutang si mati. Wajib dilaksanakan, diselesaikan sebelum harta boleh diagihkan kepada waris-waris adalah hutang zakat. Jadi hutang ataupun zakat yang dibayar daripada harta pusaka si mati selalunya berlaku apabila si mati sebelum meninggal dunia tidak menunaikan zakat, ataupun tahun sebelum beliau meninggal dunia itu tidak menunaikan zakat. Dah selesai pengurusan harta pusaka, barulah harta pusaka tu boleh diagihkan kepada waris-waris. Waris pun terima harta tersebut. Bila waris terima harta tersebut, dia dah tak jadi harta pusaka sebab dia dah ada owner, dah ada pemilik. Jadi harta-harta yang diperolehi daripada harta pusaka setelah diagihkan, diterima, telah dituankan oleh waris-waris, harta-harta ini dikira sebagai pendapatan dan ia wajib dimasukkan dalam kategori zakat pendapatan. Jadi segala daripada 800,000, katalah pemberian, saya ambil contoh mudah, 4 orang anak lelaki bagi sama rata, seorang dapat 200,000, 200,000, 200,000, 200,000. Ini dah lebih nisab lah ni. So daripada 200,000 ini kalikanlah dengan 2.5%. Ataupun kalau nak berkira sikit, boleh ditolak dengan had kifayah. Setelah tolak had kifayah, bahagian baki tersebut, jawapan tersebut kalilah dengan 2.5%. Itu dari sudut zakat setelah diagihkan kepada waris-waris. Ini dikira sebagai zakat pendapatan. Kalau waris tu bawah umur macam mana? 200,000 ni ada 2 orang anak, seorang umur 22 tahun, seorang umur 19 tahun. Seorang lagi yang ketiga umur 15 tahun, yang keempat umurnya baru 9 tahun. So ada 2 orang anak yang di bawah umur. Mereka tidak memegang aset tersebut. So harta ataupun duit tersebut dipegang oleh penjaga ataupun pemegang amanah lah. So anak bawah umur ni wajib ke bayar zakat duit mereka? Macam puasa. So anak-anak yang belum baligh tak wajib berpuasa. Kalau termasuk solat, belum baligh tak wajib solat. So dua persoalan, anak-anak ni yang belum baligh ataupun masih bawah umur. Yang kedua, duit ni bukan anak-anak yang pegang, dipegang oleh pemegang amanah. Wajib ke dizakatkan? Masih lagi wajib.
Untuk zakat tidak ada syarat balik tersebut. Walaupun anak bawah satu umur, kalau dia ada duit simpanan melebihi nisab, wajib duit simpanan tersebut dizakatkan. Samalah juga dengan duit pusaka tadi. Duit pusaka tadi walaupun diagihkan kepada anak yang di bawah umur dan walaupun dipegang oleh penjaga ataupun pemegang amanah, bahagian duit tersebut masih lagi wajib dizakatkan. Sama juga pendekatan zakat, dia dikira sebagai mal al-atiyah, harta yang diterima, iaitu dia dalam kategori zakat pendapatan. Ada dua cara pengiraan zakat pendapatan, sama ada dikira daripada jumlah total yang ada, contohnya 200,000 tadi, kali je 2.5%, ataupun 200,000 tolak had kifayah yang ditetapkan oleh negeri masing-masing. Jawapannya kalilah dengan 2.5%. Dan sebenarnya untuk taksiran ataupun pengiraan zakat tersebut, dia perlu dikira dimasukkan semua jenis pendapatan, termasuklah gaji tahunan, termasuklah duit-duit pemberian yang lain, termasuklah hasil perniagaan, termasuklah hasil sewa, hasil komisen dan macam-macam jenis yang termasuk dalam kategori zakat pendapatan tersebut. Kira, ambil semua, tambah semua, kira dengan dua cara yang saya katakan tadi, sama ada kali terus dengan 2.5% ataupun tolak had kifayah, kemudian jawapannya kalilah dengan 2.5%. Wallahu ta'ala alam. Ini penerangan secara ringkas tentang harta pusaka, adakah ianya wajib dizakatkan dari sudut pertama, semasa dia menjadi harta pusaka, dan yang kedua, setelah dia diagihkan kepada waris. Wallahu ta'ala alam. Teruskanlah bersama dengan kami, teruskanlah meningkatkan ilmu bersama dengan harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.